bagaimana orang Islam dulu daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kesemua bilangan tenteranya sedikit, akan tetapi setiap peperangan itu menang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebut wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan-pasukan mujahidin, pasukan perang Islam dengan jumlah yang sedikit, akan tetapi boleh mengalahkan pihak musuh. Sepanjang zaman, apabila umat Islam berperang, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi yang menyertai peperangan itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, mendahulukan ibadatullah, bukan mengutamakan dunia, lebih-lebih lagi mengutamakan permainan game, melepak, buang masa dan meninggalkan solat. Marilah kita sama-sama meminjamkan sebentar mata, telinga dan hati kita agar ilmu yang bakal disampaikan dapat kita hayati dan manfaat bersama. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh rasa hormat dan takzimnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wali Anwar bin Ayub untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Suhaimi bin Haji Nasir, Ahli Parlimen di Baran dan yang berbahagia Datin, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Hamsan bin Haji Awang Supain, Pembantu Menteri 2 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, yang berhormat Datuk Nokran bin Ingkat, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, Sungai Manila dan yang bagi Datin, yang berhormat Datuk Jusri bin Haji Azirul, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, yang berhormat Datuk Haji Salzu bin Haji Asan, Ketua UMNO Bahagian Libaran dan bagi Datin, yang dihormati Encik Farizal Tuh, Timbalan Presiden 2 Majlis Bandaran Sandakan, yang dihormati Puan Munah binti Haji Nasri, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, yang dihormati Ustaz Daras Khan Abdul Rahman, mantan Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, yang dihormati Datuk-Datuk yang bahagia Datin dihormat, Sadidah, hadirin hadirat, muslimin muslimat seterusnya, warga penduduk Sandakan yang sangat membanggakan pada malam ini. Alhamdulillah. Saya minta untuk berdiri. Jadi tak lama sangat. Kalau duduk nanti ceramah lama. Saya yang berdiri, semangat sangat tu nak balik tu. Okey, ini kalilah tatap malam insya-Allah. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berada di depan saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Beri kita selawat sama-sama. 1 minit. Salatullah salamullah ala selawat yang kita sampaikan dan dia sampai kepada kekasih kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ni 2023 1445 tahun yang lalu lebih kurang Nabi berhijrah, dan 1400 tahun yang lalu juga lebih kurang Nabi meninggalkan kita semua. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Selepas ini tidak ada lagi Nabi yang akan dihantar oleh Allah, kerana selepas ini adalah kehancuran. Bukan bumi ini sahaja, tetapi kehancuran seluruh alam. Bumi hancur, matahari hancur, bulan hancur, bintang-bintang dan seluruh planet yang bilangannya lebih banyak daripada butiran pasir di lautan, kesemuanya akan berguguran ketika mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Perjalanan kita masih jauh, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian. Saya berdoa dengan jiwa saya dan jiwa tuan-tuan semua. Saya berdoa dengan doa para pemuda yang hadir pada malam ini. Saya berdoa dengan doa yang ditadahkan juga dengan semua penduduk Sandakan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurga Firdaus. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selepas ni tiada lagi Rasul. Selepas ini adalah kiamat. Sebelum kiamat akan berlaku dahulu tanda-tanda besar kiamat. Bermula dengan keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, sekumpulan manusia yang bengis, yang tidak ada perasaan, yang tidak ada peri kemanusiaan. Mereka manusia dan bilangan mereka lebih ramai daripada manusia yang dilihat pada hari ini. Hanya tuan, selepas keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya tanda kiamat yang seterusnya. Berlaku gempa bumi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan akhirnya terbit matahari di sebelah barat, dan kemudian keluar angin sejuk daripada Yaman yang akan mematikan
ke semua umat Rasulullah yang hidup ketika itu, walaupun di dalam hatinya ada sebesar zarrah iman, walaupun di dalam hatinya dia faham untuk sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak mengerti maksud perkataan itu, dia tetap akan dimatikan oleh angin sejuk itu. Setelah angin sejuk itu mematikan semua orang Islam, serendah-rendah orang Islam, selemah-lemah orang Islam yang ada di atas muka bumi Allah, walaupun imannya sebesar zarrah, angin itu akan mematikannya. Dan yang hanya kekal di atas muka bumi ketika itu yang bukan Islam sahaja. Yang akan kekal di atas bumi waktu itu yang kafir asli sahaja. Yang akan kekal di atas bumi ketika itu yang kafir, yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, wal'iyadu billah. Sebab itu Nabi bagi tahu kepada kita bahwasanya kiamat itu tidak akan dilihat oleh orang Islam. Kiamat itu tidak akan dilihat selama mana orang itu tahu untuk menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia tidak melaksanakan satu pun tuntutan daripada perkataan itu, tetapi dia beriman dengan ayat, perkataan, ungkapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para pemuda dan pemudi sekalian, hari ini saudara-saudara se-Islam kita di Gaza sedang diserang. Gaza adalah satu daerah kecil di Palestin. Dia bertepian dengan laut, tetapi sempadan laut disekat, sempadan udara disekat, begitu juga dengan sempadan darat disekat. Bantuan tidak boleh masuk. Kita bayangkan saudara-saudara se-Islam kita sehingga malam ini sudah mencecah belasan ribu yang mati dibunuh oleh satu rejim haram yang zalim, yang sedang membunuh umat Islam di Palestin. Mereka tidak punya senjata yang cukup, mereka tidak punya kelengkapan yang cukup, mereka tidak punya kemewahan yang cukup, mereka tidak punya senjata yang cukup, tetapi mereka ada kalimah La ilaha illallah. Akan tetapi mereka punya kekuatan iman. Mereka bertahan di Gaza, mereka bertahan di Palestin mewakili seluruh umat Islam. Kerana di Palestin ada tanah untuk umat Islam, ada Masjidil Aqsa, masjid umat Islam. Ia bukan masjid bangsa Arab, ia bukan masjid orang-orang Palestin, tetapi Masjidil Aqsa adalah masjid keseluruhan umat Islam. Semua umat Islam sepatutnya mempertahankan Masjidil Aqsa dan wajib mempertahankan Palestin. Kalaulah esok diumumkan untuk pergi ke Palestin dan berperang fi sabilillah, cuba angkat tangan berapa orang yang sanggup untuk berperang fi sabilillah. Insya-Allah kita ada semangat untuk berperang fi sabilillah. Cuma saya nak ingatkan berapa orang yang angkat tangan tadi yang cukup sembahyang 5 waktunya. Ini masalah. Kalau tak cukup solat 5 waktu, nak pergi berperang dengan apa? Kalau pergi perang dengan semangat semata-mata, yang tu tidak melayakkan kamu untuk mati syahid, untuk sampai ke medan peperangan, kamu pasti gugur kelelahan di tengah jalan.
Sebab itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peperangan, Nabi dan para sahabat berjalan kaki. Sebahagiannya menunggang kenderaan, sebahagian kecil menunggang kenderaan. Yang lain berjalan kaki lebih 700 km. Lebih 700 km mereka berjalan kaki membawa persenjataan perang, membawa peralatan perang. Boleh bayang macam mana makanan yang dibawa ketika itu, dan ia adalah pasukan perang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umur baginda Rasulullah ketika itu adalah 61 tahun. Perang Tabuk, Ghazwatul Tabuk. Kalau semata-mata bergantung dengan semangat, selepas 100 km kita akan berhenti dan kemudian berpatah balik ke sandakan. Akan tetapi kalau pergantungan kita kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ma taufiqi illa billah, kekuatan dan pergantungan kita kepada Allah, ini yang menjamin tentera-tentera Islam, umat-umat Islam yang terdahulu. Bagaimana orang Islam dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kesemua bilangan tenteranya sedikit, akan tetapi setiap peperangan itu menang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebut, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan-pasukan mujahidin, pasukan perang Islam dengan jumlah yang sedikit, akan tetapi boleh mengalahkan pihak musuh. Sepanjang zaman, apabila umat Islam berperang, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi yang menyertai peperangan itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, mendahulukan ibadatullah, bukan mengutamakan dunia, lebih-lebih lagi mengutamakan permainan game, melepak, buang masa dan meninggalkan solat. Jadi tak boleh dan tak layak untuk menjadi jundullah, tak layak untuk menjadi tentera Allah, tak layak untuk menjadi panglima-panglima Allah, tak layak untuk menjadi asadullah, singa-singa Allah. Mesti dipenuhi dengan dua persiapan. Yang pertama ilmu, yang kedua iman. Dua persiapan yang penting. Balik daripada ceramah malam ni, dua perkara yang paling perlu dijaga ialah yang pertama menjaga iman. Selalulah mengulang-ulangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keduanya menjaga solat di awal waktu secara berjamaah. Kang, erat-erat nasihat ini, insya-Allah satu hari nanti kita akan berjumpa di medan perang bersama dengan Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, insya-Allah. Ini dan muslimat, para pemuda dan pemudi sekalian, saya bukan ajak perang malam ni. Saya sebut supaya kita faham perang ni bukan lawan pinball, bukan lawan video game. Perang ini bukan berlawan baling belon. Perang ini adalah mengorbankan nyawa, meninggal keluarga, meninggalkan harta, dan akhirnya berjual beli dunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita membeli akhirat dan membeli keredaan Allah Subhanahu wa taala. 1445 Hijrah,
saudara-saudara se-Islam kita diserang, dibunuh. 2 bilion umat Islam, 2 bilion ramai umat Islam. Tidak ada satu negara pun yang mampu untuk menghulurkan bantuan. Amerika dah hantar kapal perang, Britain sudah hantar kapal perang, Amerika sudah hantar senjata. Tidak satu negara Islam pun yang sudah menghantar bantuan-bantuan tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi, tahuilah satu berita gembira untuk saya dan semua umat Nabi SAW pada malam ini, bahawasanya bumi Palestin, bumi Syria, satu hari nanti sebelum kiamat, bumi itu yang digelar oleh Rasulullah, bumi Syam, akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia, insya-Allah. Bumi Syam, bumi Palestin, bumi Syria, bumi Lebanon, satu hari nanti akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Pemerintah ketika itu, presiden ketika itu, namanya Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Beliau bukan mentadbir Palestin dan Syria, tetapi pentadbiran dan kekuasaan beliau adalah kepada seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Bumi ini akan ditadbir dengan Islam. Jangan risau, itu berita gembiranya. Cuma persoalannya, sebelum Imam Mahdi, sebelum Nabi Isa menjadi presiden umat Islam seluruh dunia, akan berlaku sebelum itu adalah peperangan. Demi peperangan, demi peperangan, kemudian peperangan, kemudian peperangan. Persoalannya, apakah setiap peperangan yang berlaku itu akan disertai oleh kita semua yang mendengar pada malam ini ataupun tidak? Kita doakan kepada Allah, wahai Allah, muliakanlah kami dengan mati syahid. Wahai Allah, pilihlah kami semua yang hadir pada malam ini di padang ini untuk menjadi tentera-tentera Imam Mahdi, insya-Allah. Untuk menjadi tentera-tentera Nabi Isa bin Maryam, insya-Allah. Untuk menjadi tentera-tentera yang Allah pilih dan akhirnya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Sekarang perang di Palestin. Yang paling banyak yang mampu kita lakukan ialah boikot syarikat yang menyalurkan dana ke Israel. Yang juga boleh kita lakukan, yang sangat memberi kesan dengan izin Allah, ialah berdoa. Berdoalah setiap hari kepada Allah. Berdoalah dan ulang-ulanglah doa itu, supaya Allah memberi kekuatan kepada seluruh rakyat Palestin dan memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam di Palestin. Dan yang ketiga kita boleh lakukan ialah menyalurkan sumbangan keuangan kita kepada rakyat Palestin. Sebelum berlaku tanda besar kiamat, tanda kecil kiamat perlu dihabiskan. Ya, tanda-tanda kecil kiamat perlu dihabiskan dulu. Malam ni 2023, adakah tanda kecil kiamat sudah habis? Belum. Tanda kecil kiamat belum habis, yang jumlahnya lebih kurang 100 lebih. Apabila selesai tanda kecil kiamat, terus akan berlaku tanda besar kiamat yang pertama. Belum berlaku tanda besar kiamat yang pertama, fasa untuk habis tanda besar, tanda kecil kiamat masih lagi panjang. Iaitu, saya cerita kepada semua kita,
Belum berlaku tanda besar kiamat yang pertama, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, bunuh Dajjal, keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Itu tanda besar. Sebelum itu, umat Islam akan membai'ah. Bai'ah ni melantik seorang pemimpin teragung di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Pemimpin teragung itu namanya Muhammad bin Abdullah ataupun digelar Al-Mahdi. Dia akan keluar. Ketika dia dibai'ah, dia tidak dibai'ah di Kota Kinabalu. Dia tidak dibai'ah di Singapura. Dia tidak dibai'ah di Bangkok, Thailand. Dia tidak dibai'ah di Venezuela. Imam Mahdi hanya akan dibai'ah di satu tempat, iaitulah di depan Kaabah, di dalam Masjidil Haram. Satu tempat saja. Tuan-tuan dengar orang mengaku Imam Mahdi di Johor Bahru, bukan Imam Mahdi, itu orang Johor Bahru. Tuan-tuan dengar keluar Imam Mahdi Jakarta, itu bukan Imam Mahdi, itu orang Jawa. Tuan-tuan dengar mengaku Imam Mahdi di Sydney, Australia, yang tu orang Australia. Imam Mahdi dia hanya dibai'ah di satu tempat di dalam muka bumi Allah ini. Hanya di depan Kaabah, di dalam Masjidil Haram sahaja. Bukti terbesar dia Imam Mahdi. Bukti terbesar dia Imam Mahdi adalah peristiwa tentera yang keluar daripada Syria. Sekumpulan tentera zalim keluar daripada Syria waktu itu menuju ke Mekah, tempat Imam Mahdi dibai'ah, dan tentera ini ingin menyerang dan membunuh Imam Mahdi. Ketika tentera jahat daripada Syria ini keluar untuk memburu Imam Mahdi, keseluruhan tentera ini akan ditelan bumi. Kata para ulama, peristiwa tentera-tentera jahat ini ditelan kesemuanya oleh bumi. Yang selamat satu atau dua orang sahaja, maka itu adalah peristiwa paling besar, yang paling sahih, bahawa yang dibai'ah itu adalah Imam Mahdi. Ini malam ni saya cerita frame dia, timeline dia, perjalanan dia untuk persiapan kita semua satu hari nanti. Bukan bersiap untuk beli kuda semata-mata, bukan bersiap untuk menempah pedang semata-mata, tetapi bersiap untuk jadi Muslim yang baik, punyai akidah yang betul, Muslim yang ada akhlak yang baik, dan Muslim yang ada iman yang kukuh, Muslim yang ada ibadah yang telah pun lulus sepenuhnya. Muslimin penduduk Sandakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila Imam Mahdi keluar, dia sebelum itu Sungai Furat di Iraq akan surut. Sebelum itu belum berlaku. Dan kemudian akan ternampak gunung-gunung emas. Emas original, bukan bukit itu berwarna emas, oranye, bukan warnanya, tetapi emas yang tulen. Tuan-tuan, bayangkan emas kalau besar speaker ni 100,000, 40 juta, 200 juta, saya kira 100 juta. Speaker ni, kalau emas sebesar speaker ni, lebih kurang mungkin 100 juta, lebih kurang besar speaker. Kalau besar bangunan tu, bangunan dah trilion harganya. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut, belum kiamat
Belum keluar Imam Mahdi, sungai Furat di Iraq akan surut dan akan nampak kelihatan ketika itu gunung emas. Manusia tengok saja selfie ke pergi ambil emas tu? Mesti ambil. Maka Nabi melarang umatnya. Nabi kata, kalau kamu mendapat berita itu ataupun melihat emas itu, maka janganlah pergi ke arah kawasan itu. Kerana setiap 100 yang pergi, 99 akan mati. Kerana mereka saling berbunuhan, tamak untuk berebut, mengikis, mengetuk, memukul, memecahkan ketulan-ketulan emas. Kita ketuk, letak dalam beg, ambil, kawan datang, dia bunuh dia. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Kita orang Islam, kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Nabi kata jangan pergi. Kerana setiap 100 yang pergi itu, 99 akan mati. Kerana mereka saling berbunuhan. Kalau 1000 yang pergi, 900 orang saling berbunuh di antara satu sama lain. 10,000 yang pergi, 9,000 yang mati, berbunuh di antara satu sama lain. Habis dah tajuk gunung dan sebagainya, baru keluar Imam Mahdi. Perang pertama, perang kedua, perang ketiga, perang keempat, kemuncak peperangan, umat Islam akan berkeseorangan. Bukan bilangan mereka seorang, tetapi hanya umat Islam. Mereka tidak dibantu oleh mana-mana bangsa dan agama lain. Kemuncak peperangan nanti ialah keseluruhan bukan Islam. Mereka akan bergabung. Keseluruhan bukan Islam, mereka akan bergabung di bawah satu panji, di bawah satu pasukan. Bayangkan berapa ramai waktu itu bukan Islam. Tetapi berita gembira yang disebut oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan Islam bergabung ketika itu, pada siri yang terakhir peperangan, umat Islam yang diketuai oleh Imam Mahdi, mereka tetap memenangi siri perang yang terakhir itu. Tetap menang. Pedangan mereka sangat sedikit, dan kesemua mereka adalah orang-orang yang beriman. Kesemua tentera-tentera itu adalah awliya Allah. Kesemua tentera-tentera itu adalah mukminun, dan mereka adalah orang-orang saleh semuanya. Solat mereka kesemuanya di awal waktu. Solat malam mereka banyak. Puasa sunat mereka banyak. Sedekah mereka banyak. Akidah mereka benar. Pegangan mereka betul. Maka hanya kumpulan ini yang akan menjadi tentera dengan Imam Mahdi. Pada itu Nabi Isa belum turun. Perang akhir tu Nabi Isa belum turun. Perang itu dipimpin oleh Imam Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Kemudian ketika perang telah pun berakhir, perang terbesar dunia berakhir, waktu itulah munculnya Dajjal. Ketika itu munculnya Dajjal la'natullahi alaih. Keluar di satu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah dengan nama Asfahan. Dalam satu hadis lain Nabi sebut Khurasan, Iran. Di sana Dajjal akan keluar. Dajjal pernah berkata, dia pernah sebut Dajjal ni, macam mana Ustaz tahu? Pernah jumpa ke? Bukan, saya pun tak pernah jumpa Dajjal. Dajjal pernah sebut satu ayat, yang mana ayat itu didengari oleh 40 orang yang hidup pada zaman Rasulullah
antaranya bernama Tamim Ibn Aus Ad-Dari, yang tersesat selama 40 hari di lautan, tidak tahu ke mana mereka sampai, masuk ke dalam satu putaran laut, akhirnya sampai ke sebuah pulau, terdampar, dan mereka berjumpa dengan Dajjal di pulau itu dalam keadaan diikat dengan ikatan yang begitu kuat, kedua-dua tangannya di belakang dan kedua-dua pahanya dirapatkan ke dada. Seluruh anggota badannya diikat dengan besi-besi yang kuat sebelum dia dilepaskan, sebelum dia dibebaskan, sebelum dia diizinkan oleh Allah untuk keluar daripada pulau itu pada satu hari nanti. Allah mengizinkan di tangannya pelbagai kuasa luar biasa, sehingga apabila Dajjal tunjukkan ke langit, lalu turunlah hujan. Sehingga apabila Dajjal tunjukkan ke mayat, maka bangunlah dan berbicara mayat. Sehingga apabila Dajjal tunjuk di satu tempat, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di tempat itu. Berkata Dajjal laknatullahi alaih, ketika mana dijumpai di dalam pulau itu, di dalam gua itu, Dajjal sebut, tidak ada tempat, tidak ada satu kampung pun kecuali aku akan sampai kepada kampung itu. Walhamdulillah. Maksudnya tuan-tuan duduk di Sandakan, tuan-tuan kata Sandakan jauh, tak sampai kot. Kita duduk di Kinabatangan, Kinabatangan jauh, mungkin tak sampai. Dia dah sebut tidak ada kampung illa habaqtuha, kecuali aku akan sampai. Kelajuannya adalah seperti angin yang bertiup kencang. Wallahu a'lam. Kenderaan apa yang dia naik, wallahu a'lam. Akan tetapi apabila dia datang, di mana pun dia datang, manusia akan datang beramai-ramai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa manusia datang beramai-ramai? Kerana ketika dia keluar di atas bumi ini, tidak berbaki lagi setitis air pun, dan tidak berbaki sebiji beras, dan tidak berbaki sebiji gandum. Dajjal datang dengan makanan. Dia datang dengan makanan. Harga untuk mendapatkan makanan itu adalah perkara yang dia nak, itu adalah satu benda yang lebih mahal daripada seluruh alam ini, iaitulah iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak iman. Kamu bagi iman kamu, Dajjal akan berikan makanan kepada kamu. Kamu beri iman kamu, Dajjal akan berikan minuman kepada kamu. Kamu beri iman kamu, Dajjal akan tukarkannya dengan emas dan perak kepada kamu. Maka Nabi pesan kepada kita, apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, maka bacalah di hadapannya Fawatihah suratil Kahfi, 10 ayat pertama surah Kahfi. Kalau berjumpa dengannya berhadapan, Nabi kata bacalah 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. Kita pelik, kita tengok surah Kahfi 110 ayat. Siapa yang amal surah Kahfi dia akan tahu. Surah Kahfi 110 ayat. Ayat 1 sampai ayat 110. Tidak ada satu perkataan Dajjal pun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali pun Allah tak sebut. Bahkan Allah tak sebut pun ujian Dajjal.
Bahkan Allah tak sebut dalam surah Kahfi 110 ayat itu bahawa di akhir zaman nanti hujan terbesar alam akan datang, iaitu Dajjal. Tidak disebut oleh Allah dalam surah Kahfi. Para ulama tafsir sebut dalam surah Kahfi memang tidak disebutkan perihal Dajjal, tetapi Allah sebut 4 ujian yang paling banyak akan berlaku di akhir zaman nanti sebelum kemunculan Dajjal. 4 ujian itu Allah sebut menerusi 4 kisah di dalam surah Kahfi. Balik lepas ni buka surah Kahfi. 4 ujian dugaan terbesar sebelum keluarnya Dajjal. Disebutkan oleh Allah 4 dugaan itu menerusi 4 kisah. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ia melibatkan ujian kepercayaan, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah 2 orang sahabat, yang seorangnya Islam, yang seorangnya kaya raya, tetapi tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Maka ia adalah fitnah harta. Yang ketiganya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ia adalah berkaitan dengan ujian ilmu, yang mana ramai orang-orang yang jahil akan bercakap. Lebih daripada itu, orang-orang jahil ini akan menyerang alim ulama dengan panggilan yang keji, dengan panggilan yang hina, dan membuat fitnah hampir tiap-tiap hari dalam YouTube, media sosial dan sebagainya kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang biasa ni, orang awam yang ruwaibidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian yang ketiga, ujian ilmu, fitnah ilmu melalui pengkisahan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Dan ujian yang keempat adalah ujian puasa, fitnah puasa melalui kisah Dzulqarnain. 4 ujian yang paling banyak sekali di akhir zaman sebelum keluarnya Dajjal disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Maka Allah turunkan surah Kahfi sebagai perisai terkuat, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ni yang mendengar di padang ini dan juga di media sosial sana. Sesungguhnya Allah menyediakan pelindung yang terkuat untuk setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dapat didekati oleh Dajjal dan tentera-tenteranya. Ialah dengan menjaga iman dan akidah yang betul, menjaga ibadah, dan juga mengamalkan surah Al-Kahfi. Amalkan surah Kahfi, 10 ayat yang terawal, 10 ayat yang terakhir setiap hari. InsyaAllah, saya sebut malam ni, tuan-tuan akan melihat kesan insyaAllah bagaimana Allah menjaga kita daripada seluruh fitnah-fitnah kecil yang berlaku hari ini sebelum keluarnya bapa segala fitnah dan ujian, iaitulah Dajjal laknatullah alaih. Ujian pertama untuk mengakhiri ceramah pada malam ini, saya sebut sikit 4 ujian ni. Nombor 1, ujian Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, yang mana Allah nak sebut tentang ujian ataupun fitnah kepercayaan, i'tiqad, iman kita dengan Allah. Ashabul Kahfi ini pemuda, mereka muda-muda, mereka hidup pada satu zaman 1000 tahun yang dulu. Pada zaman itu kerajaannya, menterinya, rakyatnya, kesemuanya tak beriman dengan Allah. Kumpulan kecil ini beriman dengan Allah. Mereka dipaksa untuk keluar Islam. Mereka dipaksa untuk syirik.
Mereka dipaksa untuk keluar daripada agama dan iman yang mereka sayang. Akhirnya pemuda-pemuda ini yang bilangannya 7 orang melarikan diri, menyelamatkan iman mereka daripada pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang kufur. Mereka naik ke sebuah bukit, lalu ditidurkan oleh Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka bercita-cita, berazam. Mereka minta, kalaulah satu hari nanti kami boleh melihat kumpulan manusia yang ramai beriman dengan Allah, ditidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun. 309 tahun. Karamah orang-orang saleh. 309 tahun sepatutnya dah reput, tulangnya sudah hilang, tapi Allah nak tunjuk disebabkan pemuda-pemuda ini mempertahankan iman mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan hadiah la ilaha illallah yang Allah bagi. Mereka tak sanggup untuk jual walaupun pemerintah zalim nak tangkap dan bunuh mereka. Selepas 300 tahun mereka bangun, penduduk di negara itu kesemuanya termasuk kerajaan dan rajanya telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah seorang kawan yang soleh miskin, tidak punya anak, tidak punya harta. Seorang lagi kaya raya, mempunyai anak yang ramai, harta yang banyak, mempunyai 2 kebun yang luar biasa. 2 kebun yang luar biasa ni maksudnya kebun yang berjalan di tengah-tengahnya air sungai yang mengalir dengan deras. Di kebun tu pula, kalau kita orang Melayu ni di Malaysia, sebenarnya kalau kebun tu ada buah durian, celah-celah tu juga ada buah manggis, celah-celahan tu juga ada buah petai, ada buah cempedak, ada buah nangka, ada buah mempelam, dan mengeluarkan buah. Ini bukan contoh. Kisah dua lelaki yang berkawan itu adalah kisah benar yang Allah rekodkan di dalam Al-Quran, yang si kaya itu dengan bangganya mengatakan bahawa dia tak percaya dengan hari kebangkitan. Dia tak percaya dengan Allah. Allah uji dia dengan harta. Kekayaan dia yang melimpah ruah tidak menyelamatkan dia daripada azab neraka. Kekayaan dia yang melimpah ruah tidak menjamin keselamatannya di akhirat. Kawan dia yang baik tegur dia, sepatutnya kamu masuk ke dalam kebun kamu yang hebat. Seluruh negeri tahu kebun kamu hebat, mewah, mengeluarkan buah yang banyak, sehingga kamu menjadi kaya raya. Sepatutnya kamu kata Masya Allah, la quwwata illa billah. Itulah sepatutnya yang disebutkan. Dan akhirnya Allah uji lelaki ini. Ditarik nikmat kebunnya, ditarik nikmat anak-anaknya, ditarik nikmat hartanya. Itu ujian harta. Yang ketiga, fitnah ilmu. Di akhir zaman, kejahilan berleluasa. Di akhir zaman, ramai yang tidak faham sepenuhnya tentang agama. Di akhir zaman, ramai orang-orang jahil yang berani bercakap tentang agama. Mereka disebut oleh Rasulullah sebagai ar-ruwaibidah. Apabila orang-orang yang jahil bercakap tentang agama, mereka tidak segan silu untuk mengutuk para ulama. Mereka tidak segan silu untuk memaki hamun para ulama. Kerana golongan ini telah pun dinyatakan oleh Rasulullah, mereka akan keluar dengan banyaknya, tidak malu untuk mengisytiharkan dan bercakap di depan khalayak ramai. Wal'iyadzubillah. Itu Nabi Musa, walaupun dia adalah yang paling alim di kalangan umatnya, Allah tunjuk, wahai Musa,
Ada lagi yang lebih alim daripada kamu, iaitu Khadir alaihi salam. Pergi. Nabi Musa pun nak tuntut ilmu. Panjanglah kisah dia, 1 jam. Dia pun keluar bersama dengan muridnya, orang kanannya, Yusha ibn Nun alaihi salam. Sampailah berjumpa dengan Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian fitnah yang terakhir adalah fitnah puasa. Ujian melalui puasa yang begitu banyak. Di akhir zaman, susah untuk kamu mencari seorang pemimpin yang benar-benar takutkan Allah. Di akhir zaman, susah untuk kamu mencari seorang pemimpin yang benar-benar amanah, yang benar-benar mendahulukan akhirat ke atas dunia. Di akhir zaman, kamu akan melihat pemimpin-pemimpin bercakaran dan bermusuhan semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Wal'iyadzubillah. Maka Allah bawa cerita Dzulqarnain, seorang raja yang saleh. Dia kaya. Kekayaannya bukan di satu negeri. Kekuasaannya bukan di satu negeri. Kekuasaan Dzulqarnain daripada barat ke timur, sehingga Dzulqarnain sampai di satu tempat, di mana di tempat itu adalah tempat tinggal Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk di negeri itu mengadu dengan Dzulqarnain. Ya'juj wa Ma'juj selalu melakukan kerosakan, bilangan terlampau ramai. Maka berkata Dzulqarnain, kita bina tembok daripada emas, daripada besi dan tembaga. Kita bina tembok daripada besi dan tembaga. Atuni zubaral hadid. Lalu dilonggokkan besi. Tuan-tuan sekalian, besi itu bukannya tinggi pentas ni. Besi yang dilonggokkan itu tinggi sehingga menyamai puncak 2 gunung. Nak cari mana besi itu? Teknologi mana nak hasilkan besi sebanyak itu? Besi itu dikumpulkan, wallahu a'lam, berapa bilion tan besi itu dipenuhkan di antara 2 gunung sehingga sampai ke puncak. Kemudian dicairkan tembaga, dituang dari atas. Atuni zubaral hadid. Sampailah dah dipenuhkan ketulan besi, dicairkan tembaga. Tembaga yang cair itu dituang di celah-celah bongkah besi, dan dia menjadi benteng yang mana Ya'juj wa Ma'juj sampai hari ini tidak dapat menembusi benteng itu. Teknologi itu kalau zaman hari ini tidak dapat diungkap oleh akal dan kemajuan hari ini. Walaupun begitu maju, Dzulqarnain begitu kuasa, Dzulqarnain begitu maju, begitu ramai tenteranya, tinggi teknologinya, apabila dia ada kelebihan itu, dia tetap menyebut ada rahmatun min Rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku. Walaupun berkuasa secanggih itu, sebesar itu, sejauh itu, Dzulqarnain masih lagi tawadhu', masih lagi mengembalikan semua kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk ceramah malam ini. 9.30 sahaja ceramah saya untuk malam ini. Semoga kita mendapat manfaat dan juga peganglah elok-elok standar ringkas yang saya berikan sebentar tadi. Betapa untungnya kita seandainya kita diberikan peluang untuk bersama-sama dengan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi menyertai pasukan beliau dan juga dikurniakan oleh Allah syahadah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini juga saya umumkan satu kutipan derma untuk gerak kerja
Sunnah wal Jamaah yang akan dikutip oleh 10 orang. Selain daripada kutipan Palestin, ada satu lagi pasukan. Ada 2 kumpulan ya, pasukan ketiga dengan Maun. Yang kumpulan ketiga tu, yang tu tak tahu kumpulan mana tu. Yang tu sendiri punya. Ya. Dan saya juga bawa pada malam ni pendrive. Saya tak tahu di mana diletakkan pendrive tu. Sini. Di sana. Ada pendrive RM50, pendrive Ustaz Wali Anwar. Di dalam tu ada ceramah. Hampir 150 ceramah. Ada zikir, bacaan Quran yang saya sendiri alunkan. Pendrive boleh cucuk di portable speaker, di radio, dalam kereta untuk kita perdengarkan kepada anak-anak. Kita niatkan untuk mereka mendapat ilmu, insya-Allah. Ada di ujung sana. Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak penganjur pada malam ini yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan penduduk Sandakan, dan tahniah juga kepada semua penduduk rakyat Sandakan yang banyak menerima kunjungan para ulama dan sambutan yang diberikan sangat luar biasa. Saya doakan ke semua kita istiqamah dan ke semua kita dikekalkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.